Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Untuk mendapatkan berita terkini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang mengejutkan Rafizi Ramli. Daripada sinarharian.com.my 12 Julai 2024, Badan Peguam Malaysia mendakwa Rafizi burukan profesion undang-undang. 12 Julai 2024, sinarharian.com.my. Berita penuh Shah Alam. Badan Peguam Malaysia mengecam tindakan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli kerana didakwa telah memburuk-burukkan profesion undang-undang sekaligus mewujudkan stigma terhadap peguam yang mewakili rakyat Israel yang terlibat dalam kes jenayah di negara ini. Yang dipertuanya iaitu Muhammad Ezri Abdul Wahab berkata, kenyataan Rafizi membuatkan peguam seolah-olah dilihat seperti memberikan perkhidmatan kepada pembida tertinggi dan akan melakukan apa saja mengikut kemampuan mereka untuk melepaskan klien. Sedangkan menurutnya, persepsi sedemikian merupakan satu salah faham tentang apa sebenarnya yang berlaku dalam kerja-kerja guaman. Katanya dalam kenyataan itu, tugas seorang peguam adalah untuk memberikan suara kepada klien yang memerlukan perwakilan. Peguam perlu untuk membina satu kes untuk klien dalam batas undang-undang, katanya. Kenyataan tersebut merujuk kepada satu hantaran media sosial Rafizi menjelang pilihan raya kecil PRK Sungai Bakap pada 6 Julai 2024 yang lalu. Rafizi dilaporkan telah membangkitkan peranan seorang peguam yang mewakili warga Israel yang berdepan tuduhan berkaitan dengan senjata api. Ahli Parlimen Pandan itu juga turut menamakan peguam yang dimaksudkan yang disebut sebagai orang Perikatan Nasional dalam satu ceramah kempen di Sungai Bakap. Dalam pada itu, Muhammad Ezri berkata, dengan mengulas mengenai peguam tersebut dan klien warga asingnya, Rafizi telah mempertikaikan klien tersebut secara pramatang sebelum kes itu diselesaikan di mahkamah. Jelas beliau, elemen utama hak berbicaraan yang adil adalah hak untuk mendapatkan perwakilan undang-undang. Katanya, hak ini termaktub dalam Perkara 5, Pasal 3 Perlembagaan Persekutuan. Ia memastikan bahawa mana-mana orang yang perlu hadir di Mahkamah Malaysia dijamin perkhidmatan peguam. Negara lain yang juga mempraktikkan common law mengamalkan apa yang dikenali sebagai Cabreng Rule, iaitu seseorang peguam tidak boleh menolak untuk mewakili klien yang ingin mendapatkan perkhidmatan mereka kecuali dalam keadaan yang sangat terhad, katanya. Tambah beliau, peguam yang dinamakan Rafizi hanyalah menjalankan tugas dengan memberikan suara kepada kliennya di hadapan Mahkamah Malaysia. Tambahnya, prinsip kedaulatan undang-undang yang terkandung dalam rukun negara kita memerlukan sistem keadilan jenayah Malaysia berjalan dengan sewajarnya tanpa mengira asal-usul tertuduh. Dengan melakukan yang sebaliknya, samalah seperti memutuskan bahawa tertuduh bersalah sebelum kes itu dibicarakan, katanya. Sehubungan itu, beliau mahu semua pihak berhenti memberikan tanggapan yang salah dan membuat sindiran bahawa peguam tidak beretika dalam menjalankan tugas tetap mereka. Katanya, peguam seharusnya dapat memberikan perkhidmatan mereka tanpa rasa takut atau pilih kasih dan bebas daripada prasangka yang tidak berasas, katanya lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Hai, saya belum bercakap lagi sudah rasa lucu. Belum saya bercakap pun saya sudah rasa lucu. Apa yang lucunya? Ada dengar kata, wah tadi saya tonton video Jufazli. Dengan gelak yang memang lucu betul, dia kata Perikatan Nasional ada 11 ahli parlimen daripada Barisan Nasional akan melompat parti ataupun akan menarik sokongan daripada
kerajaan selepas PRK Sungai Bakap. Inilah cerita lucu, cerita dongeng. Inilah cerita paling tidak masuk akal untuk 1 Julai 2024. Dia kata, saya pun mau gelak juga lah. Entah cerita dari mana, entah ini cerita kedai kopi mana yang dapat ini. Dan entah Tok Kadok, entah mana yang cerita ni, entah mana nenek Kabayan yang cerita tentang benda ni. Tidak akan berlaku, tidak mungkin akan berlaku. Yang mungkin berlaku ialah disahkan mungkin ada lagi yang sokong PM. Wah, mungkin ada yang letak jawatan daripada Perikatan Nasional. Itu yang mungkin boleh berlaku. Kenapa? Sebab sudah ada anti lompat parti. Jadi kalau mau sokong kerajaan tidak boleh sudah, susah sudah. Jadi satu-satunya cara letak jawatan lah. Letak jawatan. Yang dari dulu Hadi Awang kata PM Anwar akan tumbang bila-bila masa. Tak sampai sudah sekarang bertambah lagi usia Tok Guru Hadi Awang. 1 tahun lagi pun tidak tumbang-tumbang. Adakah nanti 10 tahun dari sekarang baru tumbang kerajaan ini? Tidaklah, tidak akan tumbang. Kalau tumbang pun waktu pilihan raya lah kot. Waktu pilihan raya lah kot. Tidak ada lagi orang yang minat untuk tebuk-tebuk belakang, tebuk-tebuk atap. Tidak ada lagi. Lagipun yang di Pertuan Agong sekarang tidak berminat dengan tebuk atap. Tidak berminat dengan pintu belakang, main belakang, tidak. Agong sekarang, Agong yang tegas. Tidak ada harapan lagi. Untuk Atok Mahathir mau buat lagi plan A, plan B, plan C, plan D, Q. Belum pasti lagi dan tidak akan adalah. Pilihan raya 3 tahun dari sekarang. Waktu itu umur Mahathir 101 tahun. Waktu itu umur Mahathir 101 tahun. Persoalan memanglah manusia masih ada lagi ke Mahathir waktu itu. Kalau dia masih ada pun masih kuat lagi kah untuk berjajah-jajah, menjajah-jajah campaign. Kalau dia jadi MP waktu itu, tahu? Kalau dia jadi ahli parlimen waktu itu, umur dia akan menjadi umur MP paling tua. Masih boleh berjalan? Saya pun tidak tahu. Masih boleh jalan lagi atau tidak. Jadi yang pastinya 11 MP daripada Barisan Nasional yang konon mau sokong Perdana Menteri itu tidak akan jadi. Jangan risau, tidak akan jadi. Kalau ada, kalau berani, nyatakanlah siapa dia orang. Yang pasti tiada. Tiada. Kesian. Bermimpilah di siang-siang hari. Berdoalah banyak-banyak supaya boleh jadi Perdana Menteri di pulau di planet Pluto ataupun di bulan. Buatlah parlimen baru di bulan supaya boleh jadi Perdana Menteri di sana. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye.